Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asri bin Ismail. Dan saya Muhammad Muzammil bin Mat Saleh. Tajuk kami ialah alat susun lapis sosial. Susun lapis sosial merujuk kepada kedudukan seseorang di dalam suatu masyarakat. Ia merujuk kepada perbezaan hierarki antara seseorang atau kelompok manusia dalam masyarakat atau budaya. Biasanya kebanyakan masyarakat memiliki golongan sosial. Namun, tidak semua masyarakat memiliki jenis-jenis kategori golongan sosial yang sama. Berdasarkan pewatakan stratifikasi sosial, dapat kita menemui beberapa pembahagian kelas atau golongan dalam masyarakat. Beberapa masyarakat tradisional seperti pemburu, pengumpul tidak memiliki golongan sosial dan seringkali tidak memiliki pemimpin yang tetap. Ahli-ahli sosiologi pada hari ini, termasuk Max Weber, bersetuju terdapat 5 kelas sosial yang boleh dibeza-bezakan, iaitu golongan atasan, pertengahan atasan, pertengahan bawahan, kelas pekerja dan golongan bawahan. Golongan atasan. Golongan ini ialah terdiri daripada orang yang kaya dan juga ahli-ahli korporat. Mereka tersebut biasanya mendapat kekayaan hasil daripada usaha gigih mereka. Pertengahan atasan terdiri daripada orang yang mempunyai pendidikan tinggi dan profesional. Mereka biasanya bekerja di jawatan-jawatan penting seperti hakim, jurutera, akauntan dan sebagainya. Gaji yang diterima pula adalah tinggi dan berupaya menduduki rumah yang mewah. Golongan pertengahan bawahan. Golongan ini biasanya bukan daripada yang lulus dari universiti, tetapi dalam lingkungan antara kelulusan sekolah menengah. Antaranya pembantu tadbir, kerani, polis, juruteknik, postman, jururawat dan sebagainya. Walaupun golongan ini tidak sehebat seperti golongan pertengahan atasan, namun mereka memberi tumpuan yang baik terhadap perkembangan pendidikan anak-anak. Kelas pekerja. Kelas pekerja terdiri daripada kola biru atau yang bekerja dengan kemahiran tangan. Antaranya ialah pekerja beruniform, buruh binaan, tukang pahit, pekerja kilang, pemandu kenderaan dan bekerja dengan tangan. Golongan bawahan. Kebanyakan golongan ini terdiri daripada mereka yang berkelulusan amat rendah atau tidak mempunyai pendidikan formal langsung. Antaranya ialah petani, nelayan, penjajah kecil dan sebagainya. Mereka dianggap miskin kerana pendapatan mereka tidak tetap. Pendidikan dikategorikan sebagai pemilihan dan susun lapis sosial. Konsep ketidaksamaan sosial walaupun di mana-mana negara pun sukar diatasi sebab setiap masyarakat ingin mengekalkan statusnya. Sebagai contoh, ibu bapa merasa megah apabila ada anak-anak mereka berjaya masuk ke sekolah yang cemerlang seperti sekolah mata sains di negara ini dibandingkan sekolah kerajaan yang biasa kerana menganggap sekolah tersebut lebih berkualiti. Dalam hal ini, sosiologi menunjukkan bagaimana susun lapis masyarakat mempengaruhi sekolah dan bagaimana pula sekolah mempengaruhi status. Mengikut ahli sosiologi iaitu Profesor Bernstein, terdapat perhubungan antara sosialisasi dalam perkembangan bahasa sesuatu masyarakat. Dalam hal ini, Bernstein mengatakan bahawa anak-anak dari golongan kelas pertengahan mempunyai perbendaharaan kata yang luas. Sebagaimana yang kita tahu,
golongan ini mempunyai status yang lebih baik, banyak wang, berpendidikan tinggi dan mempunyai pekerjaan yang lebih baik. Ia digunakan oleh ibu bapa daripada kelas pertengahan ialah dinamakan kod terhurai atau elaborate code. Sementara itu, bahasa yang digunakan oleh ibu bapa dari kelas pekerja dipanggil kod sempit atau restricted code. Jadi, penggunaan bahasa yang terat ini menyebabkan perbendaharaan kata anak-anak pekerja adalah terbatas, malu dan tidak yakin semasa bergaul dengan kanak-kanak yang berasal daripada golongan pertengahan. Kesimpulannya, di dalam sebuah negara, di mana-mana pun memang wujud keadaan susun lapis maupun dari segi pendidikan atau masyarakat yang berbeza.